Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kat mana sambungan? Tiada nampak dan tiada dibenar. 5 baris pada atas kan? Ya, muka surat 5. Kata Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tiada nampak dan tiada yang dibenar pada fikir akal. Tak nampak apa? Tak nampak itu bagi tak nampak bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain, daripada dirinya itu, diri suatu itu, melainkan zat, yakni zat Allah. Kita nak masuk perbicaraan sifat istirna dan iftikar. Dia syarat nak nama Tuhan ni, dia mesti ada 2 sifat yang besar. Pertama istirna, yang kedua iftikar. Kalau tak ada sifat ni bukan Tuhan. Istirna ni apa? Dia kaya dan bebas dan lepas, tak bergantung dengan siapa-siapa. Iftikar yang lain tak lepas, yang lain semua berhajat dekat dia. Kalau dia masih duk bergantung pada yang lain, dan ada yang lain masih tak berpegang, masih tak berhajat dekat dia, maka dia bukan Tuhan. Berhajat ni pada hakikat. Memanglah orang kafir kalau tanya dia, dia tak berhajat dekat Allah. Mulut dia ya, tapi dia duduk nafas Allah bagi. Dia Tuhan dia mesti macam tu. Dia tak boleh bergantung apa dengan satu. Tok Guru terjemah kat istirna ni, lepas serba-serbi. Tok Guru terjemah lepas serba-serbi. Sebab tu bila ulama nak jaga istirna, istikar ni, sampai ulama jaga habis, sampai kita nak kata Tuhan ni buat hukum kerana ada kepentingan untuk dirinya, hak tu pun tak boleh. Sebab nak jaga istirna ni, kalau Tuhan buat hukum sesuatu untuk kepentingan dirinya, ada sesuatu di sebalik hukum dia, mana dia masih bergantung dengan hukum tadi. Kalau dia bergantung dengan hukum tadi, dia tak kaya. Tu jadi macam tu. Jadi Tok Guru ni ketat. Dia ketat bab ketuhanan, dia ketat. Kita tak nampak bab tu. Istirna iftikar ni tak mengaji.
Macam ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tu jaga, kita tak jaga tu. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan supaya untuk ibadat kat aku. Bukan kerana lain untuk ibadat aku. Habis Tuhan buat tu suruh ibadat kat dia. Memang zahir macam tu tapi hakikat bukan macam tu. Zahirnya dia nampak macam Tuhan ni buat kita ni ada sesuatu kepentingan. Tak. Kalau Tuhan tak buat kita, apa salahnya kalau kita tak ibadat pun. Sedangkan pada masa azali Tuhan bersendirian berjuta-juta tahun. Dia langsung tak bergantung dengan kita masa azali dulu. Juta tak sebut. Tiba-tiba dia cipta kita, tiba-tiba dia bergantung dengan kita. Lepas tu ulama ulama buat keputusan bahawa Allah ni tak bergantung pula dengan makhluk. Dan kita bergantung dengan dia. Macam mana? Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan ibadat. Yani tidak aku cipta jin dan manusia melainkan menjadi jalan. Tu. Supaya boleh buat ibadat kepada aku. Supaya boleh buat ibadat. Bukan suruh kena buat, hang tak buat tu tak. Supaya boleh buat ibadat. Hang tak mau buat, hang punya pasal. Kalau pasal kita, lantak pergi hang. Tapi itu bukan pasal Tuhan lah. Tu yang tutup duduk jaga tu. Dan tiada nampak. Tak nampak ni dengan mata hati. Mata nampak. Mata basirah dia panggil. Ni dia panggil mata basar. Tak dalam ni mata basirah. Ada orang mata basar tu celek. Mata basirah tu buta. Dia tu orang kata sumun bukmun umyun. Mereka ni buta tuli, buta dalam. Ada orang buta celek basirah, buta basar. Kita nak celek basar, celek basirah. Dan tiada nampak, yakni dengan mata hati. Dan tiada dibenar pada fikiran akal, pada fikir akal. Tak dibenar ni pada fikir akal, bukan pada akal. Akal ni dia benar belakang. Akal ni dia boleh benar, dia boleh tak benar. Akal ni dia bebas. Akal ni dia nak kata Tuhan ada boleh, dia kata nak kata Tuhan tak ada boleh. Akal ni. Tapi bila fikiran akal, fikir akal, maka akal itu dia akan buat keputusan dengan satu je. Kalau ikut akal ni dia boleh buat dua keputusan. Tapi kalau dia fikir akal, maka dia akan buat satu keputusan. Akal dia boleh kata Tuhan ada dan Tuhan tak ada. Apa tak boleh nak kata pula. Tapi kalau dia guna fikir, bila dia berfikir, maka dia akan kata Tuhan ada. Tu yang kitab Baqarah dia sebut fikir akal, suluhan akal, fikiran akal. Sebab akal semata-mata dia bebas nak hukum. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada fikir akal bahawa ada sesuatu yang terkaya, yakni ada sifat istighna yang lepas dan bebas, tak bergantung daripada yang lain daripada dirinya satu itu, melainkan zat. Kita baca matan dulu. Yang bersepakai, yang bersifat dengan sebelah sifat yang lagi akan datang. Kalau kita guna akal, kita tak akan buat keputusan Tuhan itu
Tak dapat, tidak. Mesti bersifat dengan istighraq dan dia mestilah zat yang bersifat dengan sebelah sifat yang diberi namakan dengan Allah, yang bernama Allah. Itu. Tak ada dah dekat orang lain, tak ada dah. Dekat lain tak ada siapa pun Tuhan yang didakwa yang bersifat dengan sifat istighraq dan iftikar. Tak ada. Benda apa istighraq iftikar dah. Biarkan payah mutahid ni. Kita mengaji hak 20 tu. 20 tu lah nanti nak bedak tak. Bukan nak tambah sifat lain pula. Mengaji 20 sifat tu dah tak faham dah. Main istighraq pula. Dah istighraq iftikar tu. Nanti hak 20 sifat tu dia masuk di bawah kategori istighraq iftikar. Hak ni masuk dalam iftikar. Hak ni masuk dalam istighraq. Dia ikut munasabah. Dia bukan ikut suka ulama nak letak. Dah ada munasabah dia. Tu nanti saya akan cerita. Sebelum ni saya cerita dah sikit. Jangan duk pergi kata pula. Ulama letak sifat istighraq iftikar tu ikut suka-suka kan. Ikut suka mereka lah. Bubuh istighraq sebelah. Bubuh iftikar 9. Ya tak ada sebab-sebab dia. Jadi tak payah mengaji Tuhan ni. Nanti kita bilang lah. Bukan tambah sifat lain dah. Sifat kita duk mengaji ke? Melainkan zat. Okey, zat ni kita mengaji dulu zat tu apa dia? Dia berhenti, dia iklan celah-celah tu. Lepas tu saya baca matan dulu ni. Tiada yang terkaya daripada yang lain melainkan zat yang bersepakai, yang bersifat dengan sebelah sifat. Okey, melainkan zat dan iaitu zat. Berhenti dekat tu dulu. Nak mengaji zat dulu malam ni. Tak mengaji ayat sebelah tu nak jumpa ke tak tahu. Mengaji zat dulu. Bagi erti zat tu benda apa? Zat bukan vitamin. Bukan vitamin tak, bukan. Zat makanan berzat tu bukan dia. Dan iaitu zat benda yang ada sendiri-sendirinya. Benda tu dia ada sendiri-sendiri. Maksud ada sendiri diri ni, dia bawa diri sendiri, tak berhajat kepada tumpang kepada yang lain. Mutahid ni kena beringat elok, mengaji kena bererti elok. Ni kalau kita baca sekali lalu, kita kata apa? Benda yang ada sendiri-sendiri. Oh, dia jadi dengan sendiri. Dia minum pula. Rupanya ada juga benda jadi dengan sendiri. Tu. Bukan benda ada sendiri-sendiri ni bukan maksud dia jadi dengan sendiri. Ada dia tak bergantung pada yang lain. Tak bergantung macam mana? Habis tu Tuhan ada, bukan lagi nanti dulu. Tu menjadi mutahid. Contohnya kek. Kek tu dia punya zat kek, diri kek. Kek tu adakah mesti kuning? Tak. Kek tu adakah mesti manis, rasa manisnya manis yang tertentu? Tak. Kita nak buat kek masin pun boleh. Cuma kek ni mana ada kek masin. Tapi kita nak buat kek masin ke kek pahit pun boleh. Tapi kita cerita hak manis dengan warna sudahlah. Kek ni, diri kek tu. Dia boleh kuning, dia boleh hijau, dia boleh coklat. Manis dia boleh manis rasa coklat, boleh rasa manis strawberry, boleh rasa manis macam-macam. Tapi dia diri dia kek lah. Itu mana dia membawa diri sendiri. Faham hak tu dulu. Bukan dia jadi diri sendiri. Dia bawa diri sendiri, dia tak tahu. Tapi manis dia tak boleh ada sendiri dia. Manis dia kena cari di kek. Kalau tak kek, dia kena cari di gula. Dia kena cari di tebu. Ada manis duduk sekok-sekok dah.
Tak boleh. Sebab manis tu arat. Kek tu zat orang bagi. Ni maksud. Bawa diri sendiri. Benda yang ada sendiri diri. Adapun arat ni mana sifat. Manis, masin, panas, sejuk, hijau. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Dia kena ada benda. Kita minum kopi petang-petang. Tiba-tiba kopi tawang. Kita nak kena cari apa? Nak kena cari gula. Kita nak manis ke nak gula? Kita nak manis tu kan nak gula tu. Kita nak manis tu bukan nak gula. Tapi oleh kerana manis tak boleh bawa diri sendiri. Melainkan duduk kat gula. Gula kita kena beli. Faham tu? Malam dekat ni ya. Dah tunggu raya pula. Ni faham ni dulu. Faham ni. Apa pula Ustaz, gula lain, manis lain. Memang lain. Kalau buat misal cabai lagi senang. Cabai dia ikut dia. Nak merah ke, dia nak hijau ke, dia nak pedas ke, dia nak kurang pedas ke. Dia pergi kat dia. Lepas tu mau bawa diri sendiri, dia bebas. Tetapi pedas tak boleh. Pedas dia mesti duduk kat cabai. Kita fokus kat cabai, tak fokus yang lain. Pedas tak boleh bawa diri sendiri. Kita buat kari kurang pedas. Kemudian kita nak beli cabai. Nak beli cabai kenapa? Cari cabai nak pedas tu. Bukan nak cabai tu. Nak pedas tu. Tapi oleh kerana pedas tak boleh bawa diri sendiri, melainkan tupang di cabai, maka terpaksa kena beli cabai. Sebab tu lepas pada kita masak gulai, cabai tu tak pedas dah. Sebab apa? Pedas tu keluar. Duduk kira keluar tak keluar tu bahas makulat pula. Ni kalau bahas 1 malam sampai ke 12 malam ni. Kira makulat. Pedas tu main pedas main cabai ke, dia berjangkit ke lagu mana, tu cerita lain. Tu cerita fiziknya tu, metafizik. Mereka ingat lebay-lebay. Ingat ilmu pondok, ilmu sifat 20 ni koman lah. Duduk mengaji sifat 20. Ingat koman ni. Tu bahas metafizik, fizik, metafizik. Ni kalau cabai, adakah pedas dalam cabai tu keluar? Ataupun pedas tu datang daripada pedas yang dalam cabai, pedas yang lain. Tu perbahasan lain pula. Kenapa? Perbahasan sampai kita jadi tak erti. Cuma saya cakap mudah-mudah saya. Bila kita letak cabai dalam gulai, maka pedaslah gulai tadi. Kita bukan nak makan cabai tu. Tapi dah ada makan pi lah. Tu. Kita nak dipedah tu. Dan kita tak boleh pergi kedai. Assalamualaikum, saya nak beli pedah. Agak-agak kali kita buka kedai, kalau ada orang yang minta nak beli pedah agak kita pasal macam mana? Saya ni minta maaf, saya nak beli, saya tak mau beli cabai tapi nak beli pedah. Kita kata pada hati, dia ni sejak bila jadi gila pula, tak sat main merik dengan aku. Main lohok ni gila. Bukan gila. Tapi gila kan cakap dia tu. Tapi tak gila sebenarnya. Malam duk mengaji elok-elok. Main lohok ni gila pula dah. Saya tak mau beli gula. Gula ni yang berat kilo-kilo ni saya nak manis ya. Saya nak masin saja. Sebab tu jangan kita kata cabai itulah pedas tu cabai. Ni ustaz apa dia pergi ajak pedas lain, cabai lain. Memang lain. Cabai semua bukan sama. Cabai Cameron Highlands punya besar warna merah menyala. Tapi pedas tak? Kalau pedas tu cabai tu pedas. Mestilah pedas. Cabai Cameron Highlands pedas. Cabai Melaka halus ya, hijau pun tak merelik tahu mana. Halus ya. Tapi dia punya tahap tu kepedasan yang duduk di cabai Melaka kuat, banyak. Kuantiti dia tu banyak. Kuantiti pedas. Tapi yang duduk di cabai Cameron Highlands tak pedas. Kalau cabai hak pizza tu ratah-ratah Cameron Highlands, ratah perak-perak gitu ya. Siapa kata pedas tu cabai? Cabai tu pedas. Tak semestinya cabai itu pedas. Dan tak semestinya pedas tu cabai. Ada pedas yang bukan cabai. Mana? Pedas ciklat hek. Pedas halia. Pedas bari.
Ha. Setiap cabai tak mesti pedas. Setiap pedas tak semesti cabai. Ada cabai yang tak pedas. Ada pedas yang bukan cabai. Ha. Gula pun macam tu. Gula pun macam tu. Batu gula dia tak sama. Gula, jenis-jenis gula dia tak sama, betul tak? Kalau tuan-tuan pernah pergi Patani, kalau Thailand, gula Thailand dia bukan manis sangat. Kalau gula Thailand ni, kalau tan, ni kalau macam ni, dia kena buat 4 sudu, 5 sudu. Baru manis. Dan kita mungkin 2 sudu manis dah. Kecil sikit cawan pada ni. 2 sudu manis dah. Mereka kena 4 sudu. Garam pun tak sama. Betul tak? Garam halus, pedas, masin dia tak sama dengan garam kasar. Ha, garam halus. Kalau masak rumah kenduri, cari paik kedai gulai tu. Orang pakai mana? Pakai garam besar tu, campur-campur bam gitu. Sebab apa? Dia bukan masin teruk macam masin garam halus tu. Dia lemak dia dah. Kan? Orang dulu campur ya berah gitu ya. Celok cukup pop tahu gitu. Kalau garam halus buat macam tu mampu. Dia nak abang kata apa? Setiap garam tu tak semestinya masin dia tu sama. Tak semesti masin garam tu sama. Sebab masin lain, garam tu lain. Cuma dia sebut garam isi masin, dia tak nama garam. Cuma boleh saja kalau nak buat garam tadi tak masin. Ha tu. Kita campur hal lain. Tapi dah nama garam isi masin. Cuba nak abang kata apa? Masin lain, garam lain. Ha ni nak beritahu dulu benda yang ada sendiri diri. Bukan dia jadi ni sendiri dah tak. Ni macam beg ni. Ni zat. Beg ni dia boleh hitam, dia boleh merah, dia boleh putih, dia boleh apa saja. Dia bebas. Tapi hitam di beg, hitam tak boleh. Hitam mesti tumpang benda. Benda tu lah zat. Hitam tu aurat dia panggil. Sebab tu kita sendiri faham realiti hidup kita. Macam putih. Putih boleh tak bawa diri sendiri? Putih boleh tak bawa diri sendiri? Dia berjalan sekok-sekok dia. Putih tu. Putih kat Serban ni. Dia keluar jalan sekok-sekok dia. Kalau dia jalan tengah malam lagi dahsyat kita. Tok Imam berselewak lari. Saya pun lari. Putih berlalu. Dia juga hitam. Dia tiba nampak hitam berlalu. Bukan hitam lembaga. Hitam. Tak boleh. Lepas tu bila kita tengok putih lalu, kita takut. Bukan kita takut kat putih. Kita takut kat putih kan? Kalau takut kat putih, nampak Tok Imam pakai serban putih, baju putih, kita lari. Bahkan kita pun pakai baju putih. Tetapi kenapa bila kita nampak putih dekat celah pokok getah, kita lari? Adakah kita takut kat putih? Tak. Kita takut di sebalik putih. Sebab apa? Putih takkan boleh bawa diri sendiri. Melainkan ada sesuatu di sebalik putih. Faham? Oh, cengeng malam ni. Apa dia? Hantu raya. Hantu yang menyacak lari tu. Ha. Ulama hitam. Kita bukan takut kat hitam. Kadang-kadang tu imam pun pakai baju hitam. Kadang-kadang kita pun pakai baju hitam. Nah. Tapi bila kita nampak hitam jalan sekok-sekok, kita tak akan kata hitam tu berjalan sendiri. Melainkan ada di sebalik hitam itu lembaga di sebalik hitam. Ha, itu. Itu cara kita faham realiti macam tu. Benda buat misal ilmu tauhid ni dekat dengan kita, benda yang dekat dengan kita. Dia faham tu. Jadi nak abang kata nak bersifat dengan sifat ni dia mesti zat. Okey, malam ni dia nak cerita zat dulu. Saya takut duk cerita macam lain. Benda yang ada sendiri dirinya. Apa maksud ada sendiri dirinya? Tiada bertenggak pada suatu ni suatu yang lain. Tenggak ni hinggap, tumpang, melekat, menempel. Tak ada. Gula, tempek. Ha, manis, tempek di gula. Bertenggak, hinggap di gula. Pedas, bertenggak, menumpang, menempel di cabai. Ha, tu zat. Cabai? Cabai dia tak menumpang pun. Cabai dia bebas. Sebab tu ada cabai hijau, ada cabai merah,
Ada cabai yang amat pedas. Ada cabai yang tak pedas. Macam-macam. Sebab dia bebas. Nanti dia cerita sifat pula. Ni cerita zat dulu malam ni. Tu cara mengaji betul-betul. Cara orang dulu. Dia mengaji sungguh. Benda yang ada sendiri dirinya benda. Tiada bertenggak pada suatu. Dia tak nak duk hinggap. Tak ada duk melekat. Tak ada duk menumpang. Duk bertempek pada suatu dah. Bertenggak manis pada gula. Bertenggak pedas pada cabai. Bertenggak masin pada garam. Itu zat. Faham zat dulu. Melainkan zat. Dan iaitu zat. Benda yang ada sendiri dirinya. Yang ni nak ada dia, tak perlu ada yang lain. Adapun manis, nak ada dia, kena ada gula. Gula, nak ada dia, tak perlu ada sesuatu. Dia bebas. Cuma duduk dalam balang apa sesuatu tu cerita lain. Cerita diri gula tu. Tiada bertenggak pada suatu. Okey. Yang tak dapat. Baca itu. Yang tak dapat. Ini yang tak dapat tiada. Yang tak dapat tiada daripada bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada sebelah sifat. Mesti. Pertama dia mesti zat. Dan zat tu pula dia ada sebelah sifat. Dia nak cerita sifat benda apa pula? Sudah. Dan iaitu sifat. Dia cerita sifat pula. Tadi cerita zat. Dan iaitu sifat perkara yang dipandang dengan akal, bergantungnya perkara tadi dan bersangkutnya perkara tadi dengan zat. Dia bergantung dan bersangkut dengan zat. Itu dia panggil sifat. Ni pun cerita panjang. Kitab Baqarah ni dia payah. Saya cerita siap-siap. Kena abang siap-siap. Banyak kali saya duk abang dah kan. Kitab ni kitab terpayah. Jadi takut ustaz duk ajak kitab dia payah ni. Memang kitab ni kitab paling payah. Kitab paling payah. Kalau kita duk pergi korek dia, aku lagi payah. Dia cerita satu-satu. Sifat ni perkara yang bergantung dan bersangkut dengan zat. Dia tak boleh kata sifat ni benda yang ada di zat. Yang ni banyak-banyakkan orang sifat ni ada di zat pula. Macam pedas. Pedas tu sifat ada di zat cabai. Dah, dia tak boleh kita kata ada. Dia kena kata bersangkut dan bergantung. Sebab dia ada sifat yang dia tu dirinya tak ada. Diri dia tak ada. Macam ni. Hitam ni dia panggil sifat. Dia panggil sifat ma'ani. Diri dah ada, dapat tengok. Tapi petak beg ni bersifat dengan petak tak? Ya. Petak siapa boleh tunjuk? Petak tak ada diri. Bila petak, dia bulat dah. Tak bulat. Jadi, beg ni wajib tak bulat? Wajib tak bulat? Wajib lah. Takkan wajib bulat pula. Dah petak. Wajib tak bulat. Tak bulat tu dia punya sifat salbiah bagi beg. Tu. Jadi ada sifat-sifat yang dia jenis tu. Macam kek. Dia begini. Sifat ni dia ada. Sifat naksiyah, salbiah, ma'ani, maknawiyah,
Dan dia bukan sifat ni, dia bukan hanya duduk kat Tuhan saja. Sifat-sifat ni orang bagi nama, bagi kategori jenis sifat. Lepas tu saya pernah sebut lama lah dulu. Mana? Dalam kita nak test guru tu hebat tauhid, kita nak test dia hebat tauhid ke tak? Bawa pi kek kat dia. Bawa pi kek. Bawa kek mai kat dia. Bawa lah kek. Kalau tak ada jawab pun dia boleh makan kek. Tok guru dia dah tu tak asal duk pi lawan, duk pi tanya dia. Dia kata, Tok guru, kek ni ada tak sifat ma'ani, naqsiyah, salbiah, maknawiyah ada tak? Dia kata apa? Muka tu sifat Tuhan. Senyap dah, tak asal duk lawan. Jangan duk lawan. Kita tunggu dia belah. Kalau dia tak belah kek pun, balik lawan macam tu lah. Kalau dia tahu, ada belakang, ada. Sifat ma'ani ke apa? Dia tanya. Sifat ma'ani ni, sifat yang dapat dikesan dengan panca indera. Yang boleh dilihat, yang boleh disentuh, yang boleh dirasa, yang boleh dicium. Okey. Lah ni kek warna hijau. Hijau tu ma'ani kek. Wangi tak? Wangi. Dapat kesan dengan panca indera tak hidung? Ya. Sifat ma'ani kek. Manis tak? Manis. Dapat rasa? Ma'ani kek. Tu. Kemudian begitu juga maknawiyah dia. Seterusnya, cerita takat tu lah. Cerita saat ni jadi panjang pula. Begitu juga sifat nafsiah dia. Adanya kek tu. Hal yang ada di kek. Hal nafsiah dan hal maknawiyah dia. Melekatnya adanya manis tak terlucutnya manis di kek tu. Tu dia punya hal maknawiyah dia. Kemudian bila dia tadi ni hijau, dia tak merah. Tak tu sifat salbiah dia pula. Itu sebagai contoh umum. Tu. Begitu ke ayam ke apa ke macam tu. Ni kalau cerita, mu ni kok mana nak siah salbiah tu sifat Tuhan, bukan mengaji sifat kek pula. Lepas tu dia marah kita. Hak model macam tu, model duk marah tu. Anak murid tak tanya dah selamat. Alamak Tok Guru cengeng. Kalau tak cengeng tak nak murid lawan, nak jawab tak boleh. Bagi reti elok. Bulat kek. Okey, kek tu bulat. Okey, ni cerita kek bulat. Bulat tu ada kah? Bulat tu siapa boleh tunjuk? Tunjuk kena kat kek. Tak kena kat bulat. Scan pun tak nampak bulat tu. Tapi memang bulat semua pun. Memang bulat. Wallahi bulat. Aku tengok bulat sampai teriak-teriak. Berguling-guling. Bulat tak bulat? Aku dah bulat. Mana bulat? Tunjuk tak kena. Tunjuk kena kat kek. Berguling-guling teriak. Bukan kot. Mana bulat hang tunjuk main kat aku? Kita perkena dah. Tu kat mana hang tunjuk main. Scan pun tak nampak. Tapi memang bulat. Pak tu hak jenis macam tu dia panggil sungguh. Bulat sungguh. Aku apa sungguh bulat? Jenis benda macam tu dia panggil sungguh. Sungguh tak bulat? Sungguh. Kek ada tak? Ada. Bulat sungguh kah? Sungguh. Orang tak kata bulat ada ke? Orang ada ke orang kata kek tu ada bulat tak? Ada bulat, ada bulat. Itu bangla. Bangla tak apa, bila bahasa lebar kan. Bukan ada hina lebar. Ada bulat. Dia yang kata ada bulat. Ada bulat. Ada. Bulat ada. Tak apa. Orang tak kata ada bulat. Bulat tu sungguh. Bila kata bulat, tak petak tak? Ya, tak petak. Tak petak pun sifat dia juga. Lepas tu dia ada sifat yang dia jenis. Sifat tu dia bukan ada di zat. Dia bergantung, bersangkut dengan zat. Dia panggil ma ya ta'allaku bisyai. Dalam kitab. Dalam kitab Arab tak besar. Sifat ni apa? Ma ya ta'allaku bisyai. Suatu yang bergantung dengan zat. Ma ya ta'allaku bisyai. Ta'allukan subutian, ta'allukan halian, ta'allukan wujudian, ta'allukan intipaian. Takrif ni saya mengaji Tok Jiman Gok Payang seorang yang buat takrif ni.
Saya lesik mungkin saya tak sempat dengar. Saya tak mengi banyak kat dah. Tu Imam Gok Payang. Lepas tu bila tengok dalam kitab Baqarah, apa dia? Perkara yang bergantung dan bersangkut dengan zat. Ma ya ta'allaku bizat. Dia jangan kata sesuatu yang ada di zat, sesuatu yang ada kaitan dengan zat. Bulat tu ada tak? Tak ada, tapi berkaitan tak dengan kek? Ya, ada kaitan dengan kek. Tapi ada tak dia? Tak ada. Bila kita kata sifat ni sesuatu yang ada di zat, maka dia hanya khusus kepada sifat ma'ani saja, tak masuk sifat-sifat yang lain. Sebab sifat-sifat Tuhan ni dia ada 4 kategori: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Yang betul-betul ada ma'ani saja. Yang lain semua sungguh. Apa sungguh? Dirinya bukan ada, tapi wajib di Tuhan dan bersangkut paut dengan Allah. Wujud bersangkut paut dengan Allah. Kidam bersangkut paut dengan Allah. Baqa begitulah seterusnya. Ma'ani tu ada di Tuhan. Lepas tu kitab Baqarah bila main ma'ani dia terima apa dah? Perkuasa, pelihat. Dia kena bagi beza dengan sifat yang lain. Kalau tidak kita tak faham tu lah. Kalau duk terima melihat, mendengar, duk tak faham tu. Tu. Jadi reti dulu malam ni apa itu zat dan apa itu sifat. Cuma zat ni kita ada satu tambahan nama. Zat dan jirim. Zat dan jirim. Kalau sifat, kalau kat kita sifat lagi arat. Dekat Allah dia hanya dipanggil zat Allah, tak dipanggil jirim. Jirim ni tempat sifat tumpang. Jisim boleh juga, cuma jisim tu dipanggil ketika lain. Dia bersebut arat, dia akan bersangkut dengan jirim. Dia nak bertanya pula jisim. Jisim tu dia juga, cuma jisim tu panggilan lain-lain. Bila sebut zat, kalau makhluk ni ditambah lagi jirim. Jadi macam beg ni, bila ada hitam kat dia, maka beg ni nama dia jirim. Jirim. Dan hitam tu, okey, beg ni zat lagi jirim. Zat lagi jirim. Hitam ni sifat lagi arat. Allah Ta'ala zat sahaja. Sifat dia sifat saja, bukan arat. Sebab arat ni arada. Arada ni baru datang. Sifat yang baru main. Takkan pula sifat Tuhan baru main. Takkan baru main pula sifat Tuhan. Dulu Tuhan tak ada apa sifat pun main. Tak boleh. Lepas tu sifat Allah hanya sifat, bukan arat. Sifat kita arat. Zat kita jirim. Zat Allah zat. Sifat Allah sifat. Zat kita jirim. Sifat kita arat. Tu. Apa ayat tu? Zat Allah zat. Sifat Allah sifat. Zat kita jirim. Sifat kita arat. Dekat Tuhan jangan duk kata jirim. Zat dia. Jangan duk kata arat dah. Cuma arat ni kalau dekat kita pula dia hanya kena dekat sifat yang wujudi, sifat ma'ani saja. Macam hitam. Kalau petak dia tak panggil arat, dia panggil sifat juga. Dia khusus kepada benda wujudi. Wujudi ni dapat dikesan dengan panca indera. Lihat, dengar dan sebagainya. Macam itulah Majid Tauhid nak baca lah. Iaitu sifat perkara yang dipandang, yang dinampak dengan akal. Bergantungnya perkara sifat tadi dan bersangkutnya dengan zat. Bukan dikata ada. Tak, bergantung dan bersangkut. Ma yata'allaku bizat. Tu. Sebelah sifat tu apa dia? Dan sebelah sifat itu, dan sebelah itu, sebelah sifat tu, iaitu perkara
yang lagi akan datang sebut. Sebut apa? Sebut namanya, nama perkara tadi. Dia kalau Tok Jimang buat payang untuk saya, dan dia pun ambil kat padang juga. Dia sifat Tuhan ni mana boleh sebut? Kudrat tu mana boleh sebut? Ni, berkuasa dia tu, yang duk ada dekat dia tu, kita panggil kudrat. Berkuasa yang duk ada dekat dia tu mana boleh sebut? Yang kita duk sebut, sebut nama dia. Tu kita sebut namanya, sikit dia tu, sikit dah. Itu juga kalau di mukadimah dia pun. Kat mana? Kalau hak saya mengaji, dan bahawa hamba tulis bagi setengah kekasihnya akan sifat 20 ni, akan nama sifat 20. Sifat 20 mana boleh tulis? Yang boleh tulis nama dia, kudrat, iradah, ilmu hayat. Diri sifat tu bukan boleh tulis. Diri sifat tu boleh tulis ke? Tak. Yang tulis nama dia. Sebab tu Syekh kata di sini, akan datang sebut namanya, nama perkara ataupun sifat tadi. Dan maha suci. Maha suci zat itu. Maha suci ni, apa maksud? Sangat-sangat tak ada. Maha suci zat itu. Daripada lawan-lawannya. Maha suci lah dia panggil dalam kitab Arab istihalah. Maha suci ni sangat-sangat tak ada lah. Zat itu daripada lawan-lawannya, lawan-lawan sebelah sifat tadi. Baik. Tak dapat tiada menjadi bersepakai dengan sebelah sifat. Ni. Bersepakai dengan sebelah sifat ni. Ini isyarat kepada wujubul wajib. Wujubul wajib. Dan maha suci. Ini isyarat kepada istihalatul mustahilat. Istihalah mustahil. Maha suci daripada lawan-lawan, daripada bersifat dengan lawan-lawan sebelah sifat tadi. Kalau kata wahdaniat, lawan apa dia? Berbilang. Tak. Artinya arti maha suci, tak boleh ada lawan-lawan sifat yang sebelah itu padanya, pada zat Allah. Tak boleh ada. Hak ni yang Tuk Saleh rajin duk sebut. Dia aqaidul iman, wujubul wajib. Mesti segala sifat-sifat yang wajib. Istihalatul mustahilat, maha suci dan tiada sifat-sifat yang mustahil. Nanti tapi kita tak mau baca dah. Dia kata apa? Dan boleh diperbuat mungkin dan meninggal. Dia panggil jawazul jaizat. Sebab tu kata kitab ni dia payah, tapi kalau faham, Masya Allah lah. Dia aqaidul iman ni apa dah? Wujubul wajibat. Mesti segala sifat yang itu dia kata wajib bersepakai dengan sebelah sifat. Itu wujubul wajibat. Kemudian dia kata maha suci daripada lawan. Lawan-lawan tu mustahil. Maha suci tu apa? Istihalatul mustahilat. Dan dia kata dan boleh diperbuat mungkin. Mungkin tu jaizat. Maka jawazul jaizat. Itu aqaidul iman. Boleh hak ni, tak apa dah. Aqaidul iman tu apa dah? Wujubul wajib, istihalatul mustahil, jawazul jaiz. Tu. Cuma kita berhenti dekat dan boleh diperbuatkan mungkin. Kita berhenti dekat situ. Kalau ikut tak boleh nak berhenti kat situ, tak apalah kita berhenti kat situ. Sebab kalau baca indil lajak pula. Dan boleh diperbuat mungkin dan meninggalkan mungkin. Tanda dekat situ elok-elok. Sebab nanti lepas raya pula, kalau umur panjang, kita jumpa pula nanti lepas raya. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah berkatkan Syakban kita dan Allah persampaikan Ramadan. Allah Ta'ala panjang umur, beri kesihatan yang baik hingga kita dapat beramal pada bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada penyakit COVID yang ada sekarang ini. Dan kita sentiasa sihat dan bersemangat dalam membuat ibadat. Saya minta maaf zahir dan batin kalau tersilap salah kasar bahasa. InsyaAllah kita sama berdoa lah dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwab. Allahumma iftah alaina futuhal alim وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمدلله. Saya ucapkan terima kasih yang menderma untuk ihya bulan Ramadan yang menderma, terima kasih dan sudah berdoa lah untuk pondok kami insya-Allah.